Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iqmal Hairi Ezri bin Haslan dan saya akan menerangkan tentang isu-isu perbandaran di negara membangun. Pertama kali, biar saya perkenalkan ahli kumpulan dulu, iaitu yang pertamanya Syasha Izzati binti Mat Sofri, Raja Iskandar Hakim, Muhammad Iqmal bin Syafi'i, Baxter Junior Maurice dan saya sendiri Iqmal Hairi Ezri bin Haslan. Pengenalan tentang migrasi dan urbanisasi. Migrasi adalah peristiwa perpindahan penduduk suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan menetap di suatu negara. Migrasi merupakan istilah yang digunakan untuk peristiwa perpindahan penduduk suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan menetap melalui batas politik maupun negara. Urbanisasi adalah proses perubahan yang ke arah lebih dinamik dan lebih baik dalam pelbagai aspek. Urbanisasi juga berlaku apabila penempatan baru berkembang menjadi bandar yang moden. Faktor-faktor migrasi dan kesannya kepada kehidupan masyarakat. Yang pertama sekali iaitu peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan yang luas di negara maju telah menarik minat lebih ramai pekerja buruh kasar dari negara luar untuk mencari peluang pekerjaan di dalam pelbagai sektor. Penawaran gaji yang rendah dan sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan di negara asal menyebabkan berlakunya migrasi buruh asing ke negara-negara yang berkembang maju. Dan kesannya adalah ia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah kekurangan buruh, mempercepatkan pembangunan fizikal dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, kemudahan infrastruktur. Golongan masyarakat yang berhijrah dan bermigrasi ke kawasan yang mempunyai infrastruktur yang baik seperti adanya kemudahan pengangkutan yang baik dan infrastruktur yang lengkap. Migrasi berlaku agar keselamatan mereka lebih terjamin dengan adanya kemudahan hospital dan klinik. Pembangunan infrastruktur awam, pendidikan seperti sekolah dan universiti juga menjadi faktor migrasi. Ia memberi manfaat yang luas kepada para pelajar untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Dan kesannya adalah kepadatan pembangunan, kesesakan lalu lintas, pencemaran udara dan juga kualiti alam sekitar tercemar. Yang ketiga, dasar kerajaan. Faktor berlaku migrasi adalah dasar negara itu sendiri. Setiap negara perlu menaik taraf kawasan-kawasan luar bandar agar negara setaraf dengan negara-negara membangun yang lain. Kerajaan juga mempunyai strategi atau program dalam pembangunan luar bandar agar masyarakat luar migrasi ke kawasan tersebut salah satu contoh untuk menaik taraf sesuatu kawasan. Dan kesannya adalah dapat memperbaiki hidup dan ekonomi penduduk yang berada di luar bandar. Pertambahan penduduk akan menyebabkan saiz kawasan sempadan menjadi luas, infrastruktur akan bertambah, menyahut dasar dan sarana kerajaan untuk pembangunan luar bandar. Yang keempat, sosial. Yang pertama dalam masalah sosial adalah faktor keluarga. Migrasi berlaku disebabkan perpindahan ahli keluarga ke kawasan baru. Perkahwinan menyebabkan penghijrahan pasangan ke tempat baru. Yang keduanya adalah persaraan. Golongan pesara berhijrah ke kawasan luar bandar untuk menikmati ketenangan setelah tamat tempoh perkhidmatan mereka. Yang ketiga, kesan positif, penerokaan tanah akan berlaku hasil penghijrahan golongan pesara dan aktiviti pertanian akan meningkat serta peluang pekerjaan akan meningkat. Kesan negatifnya adalah kos sara hidup meningkat apabila migrasi ke luar bandar, kepadatan penduduk akan bertambah dan masalah sosial meningkat. Akhir sekali sebagai rumusan, pelbagai faktor telah mempengaruhi proses urbanisasi dalam negara membangun. Hal ini disebabkan oleh peredaran zaman yang membuatkan manusia ingin ke arah yang lebih moden dan holistik. Pembangunan di sesuatu kawasan menyebabkan berlakunya penumpuan penduduk sehingga terjadi proses urbanisasi, oleh itu terwujudnya bandar. Proses ini akan terus-menerus dimajukan untuk memenuhi keperluan penduduk oleh kerana manusia atau penduduk merupakan salah satu faktor pengeluaran atau pembangunan yang utama. Sekian, terima kasih.